Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan isu panas yang mana kita tahu akaun Bersatu telah pun dibekukan oleh SPRM. Dan hari ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden Parti Bersatu iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang mana mengatakan bahawa akan mengheret SPRM ke mahkamah. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan itu iaitu Parti Bersatu Malaysia Bersatu akan mengheret Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ke mahkamah jika permohonan membatalkan perintah pembekuan akaun tidak diluluskan. Dan di sini juga Timbalan Presiden Bersatu berkata bahawa beliau menerima perkembangan lanjut susulan permohonan pembatalan perintah itu yang dihantar Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya pun tidak pasti sama ada parti sudah tulis surat atau belum, walaupun pastinya surat berkenaan akan dibuat dengan kadar segera. Waktu di hujung minggu, mungkin minggu depan kita akan dapat tahu jawapan SPRM. Tentu perkara-perkara seperti ini, saluran perundangan akan kami bincangkan dengan pucuk kepimpinan termasuk bersama Presiden dan tindakan sewajarnya. Dari sini beliau berkata pemimpin parti itu tidak perlu mengumumkan secara terperinci sumber wang yang diterima Bersatu sehingga membawa kepada pembekuan akaun itu dan menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM bagi menjalankan siasatan. Saya sudah menjawab, tetapi saya fikir tidak perlu lagi saya menjawab secara terperinci kerana tentu pihak berwajib iaitu SPRM akan siasat. SPRM hari ini menjelaskan beberapa akaun Bersatu masih dibekukan kerana siasatan belum selesai. So, apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden Bersatu ni, seolah-olah cuba mencabar perundangan kita, cuba mencabar SPRM kita, yang mana dengan cuba untuk mengheret ataupun kita lihat di sini cuba mengugut SPRM kita agar mempercepatkan siasatan dan segera untuk membatalkan pembekuan ini. Jadi kalau beginilah sikap kepimpinan yang ada dalam negara kita ini, orang-orang politik dalam negara kita ini, apabila kita ada satu badan, kita ada contohnya polis, SPRM dan sebagainya untuk menyiasat perkara-perkara yang penting seperti ini. Akhirnya pemimpin-pemimpin politik mengugut dengan kata-kata yang seperti ini supaya mempercepatkan dan segera untuk membatalkan pembekuan. Maka bagaimana pelaksanaan kerja jabatan-jabatan kerajaan yang ada hari ini menjalankan kerja dengan baik? Inilah sikap mereka. Bayangkan kalau mereka menjadi kerajaan. Mereka sewenang-wenangnya menggunakan kuasa mereka untuk mengugut penjawat-penjawat awam agar menjalankan kerja dengan cepat dan tidak perlu untuk menyiasat jika melibatkan diri mereka sendiri. Jadi inilah yang sebenarnya perlu kita hentikan. Jadi saya lihat Timbalan Presiden Bersatu ini membuat kenyataan pada saya agak pelik. Apabila dia nak menggesa SPRM menjalankan siasatan dengan cepat dan dia rasa juga nak benda tu segera dengan alasan-alasan yang pada saya dia nak SPRM itu tidak perlu menyiasat dengan terperinci. Pada saya ini adalah satu jawapan daripada seorang wakil politik ataupun pemimpin politik yang kurang cerdik. SPRM tidak boleh sambil lewa, tidak boleh sembrono dalam isu menilai dari mana datangnya duit ini. Jika tidak dicek secara terperinci, maka lebih baik tak payah buat. Kerana ini amat penting. Jadi kalau betul apa yang dikatakan oleh pimpinan Perikatan Nasional selama ni integriti, maka integriti yang mereka nak sebut ini ke laut. Ini tak ada integriti. Jadi saya rasa Timbalan Presiden Bersatu ni tak ada integriti bercakap macam ni. Jika inilah kenyataan media yang saya baca yang dia keluarkan, maka saya rasa SPRM perlu menyiasat juga dengan Timbalan Presiden Bersatu ni. Kerana dia seolah-olah mengugut, seolah-olah menggunakan kuasa dia. Konon-kononnya dia tak sedar bahawa hari ini dia pembangkang. Jadi jangan gunakan kuasa yang ada, kerajaan yang ada hari ini. Saya harap tidak menggunakan sewenang-wenangnya kuasa seperti mana pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang lalu dengan menindas. Ini hari ini dah terbukti. Akaun mereka nak disiasat, akaun mereka nak dibekukan, SPRM harus menjalankan siasatan itu dengan telus, dengan perlu
cek sumber dari mana duit itu datang. Jangan sembrono, karena kita boleh dengar kenyataan seperti ini. Sebelum ini, oleh pimpinan-pimpinan yang lalu, rakyat dah muak. Ini bukan masalah hanya Account Bersatu itu duit banyak atau tidak. Soal pokok pangkalnya hari ini, yang rakyat nak tahu, duit yang 300 lebih juta nih, sumbernya dari mana? Kalau contohnya, ada penderma itu, bernama A. A ini, apa bisnis dia? Kalau dia buat bisnis yang betul, dan akhirnya dia menderma duit dia, itu jalan yang betul, tak ada masalah. Jadi, yang rakyat tidak mau, menderma kepada Parti Bersatu, tetapi ini mendapat anugerah projek direct nego yang lepas daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maka itu perlu disemak. Sewaktu direct nego ini berlaku, ada tak berlaku ketirisan? Adakah direct nego ini yang sepatutnya, contoh, bernilai 100 juta, tiba-tiba naik jadi 200 juta. Dan akhirnya didermakan kepada Parti Bersatu sebanyak, contohnya, 50 juta. Akhirnya diambil 150 juta. Dan Bersatu untung atas angin 50 juta dengan jawapannya derma sedekah yang dihalalkan oleh pimpinan PAS. Jadi ini yang rakyat tidak mau. Jadi jangan timbalan Presiden Parti Bersatu nak bercakap seolah-olah kamu hari ini berkuasa, seolah-olah kamu cuba untuk mengugut penjawat awam, kamu coba mengugut SPRM dengan hujah-hujah yang seperti ini. Dan apa yang saya baca juga, apabila di sini beliau berkata pimpinan parti itu tidak perlu mengumumkan secara terperinci sumber kewangan yang diterima Bersatu sehingga membawa kepada pembekuan akaun ini dan menyerahkannya sepenuhnya pada SPRM bagi menjalankan siasatan. Ini yang saya katakan tadi. Maka kita rakyat tidak mau. Seolah-olah dia nak mengarahkan kepimpinan dia tidak perlu mengumumkan secara terperinci sumber kewangan. Perlulah. Kalau tak dihantar secara terperinci, tiba-tiba contohnya 300 juta yang dibagi tahu oleh kepimpinan parti 200 juta. 100 juta datang daripada mana? Jadi nak kena detail lah. Jadi benda ni bukan melibatkan duit sedikit. Jadi saya rasa timbalan Presiden Parti Bersatu ni bercakap seolah-olah seperti budak kecil. Patutlah jadi menteri kokap. Jadi menteri belia dan sukan, lain orang buat, lain dia buat. Macam-macam hal. Jadi saya ingat, apabila duduk dalam politik, dah pernah jadi menteri besar, bijak. Rupa-rupanya kurang cerdik. Jadi saya kritik ini berlandaskan apa yang tertulis di dalam media. Saya harap SPRM jalan kesiasatan dengan terperinci, jangan bagi ruang. Jangan Parti Bersatu, pimpinan Bersatu mengugut SPRM seperti ini. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.